ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الفاضل كامل الشيخ أحمد بن محمد يونس وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama beriktikaf di dalam rumah Allah ini. Dan sebelum mulakan kuliah saya mohon maaf atas kelewatan sebab daripada Kuala Lumpur tolak awal dah, tapi duk jangka sampai sini sebelum maghrib rupa-rupanya ada hujan sangat terlampau lebat di Pulau Pinang tadi ni. Daripada lepas pada Gunung Semanggu itu lompat suruh dan ada kemalangan. Duk ingat tak ada lah, hantar mesej dah kat Haji Zadi kita minta keonzuran. Haji Zadi kata gagah-gagah bila. Dengan alhamdulillah berkat dia barangkali dapat sampai juga, tapi tak panjang masa. Dan kita pun kena berhenti awal ya. Cuma mungkin dalam insya-Allah dalam 25 minit tu insya-Allah. Baiklah, kita sambung balik perbincangan kita yang dah berbulan-bulan kita cuti. Cuti panjang semua, satu semester cuti. Lebih kurang 6 bulan cuti. Kita sebelum tu pun kita pergi ke Turki pula. Jadi panjang lagi cuti. Kita sambung balik kitab Daqaiqul Akhbar. Yang ada kitab boleh tengok muka surat 2. Tidak situ. Tanda tahu. Tanda. Muka surat 2. Muka surat 3. Muka surat 3 dah. Muka surat 3 betul. Tapi kita baca awal sikit lah, ulang sikit nak muka daripada awal tajuk. Awal tajuk tu muka surat 2 yang al-babul awwali fi khalqir ruhil a'zami wa huwa nurin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Situ. Tajuk cerita bab kejadian ruhul a'zam, ruh yang besar, ruh yang mulia. Siapa dia? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cuma kena abang siap. Mungkin yang baru ataupun yang kita lupa-lupa, kitab ni dia terlalu ringkas. Kitab yang menyentuh tentang ahwal aqidah, aqaid, pegangan-pegangan hati, yang bukan nak mengajar kita cara nak beramal ibadah, tapi nak mengajar kita cara nak berpegang apa yang kita nak pegang dan kita nak pegang di hati. Dan dia agak ringkas. Syekh kita pengarang musannif dia buat mai dalam satu jalanan yang cara orang awam, cara ringkas. Masuk ringkas ni makna tidak ada tafri' ataupun satu tafsil dalam marji' itu. Jadi bila kita baca sekali cerita-cerita tu, marji' itu kita kena rujuk kitab yang lebih tebal, lebih besar. Ada di sana rujukan, reference dia panggil, orang lain panggil reference itu, insya-Allah. Baik. Tengok apa dia kata. Al-babul awwali fi khalqi ruhil a'zami wa huwa nurun sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bermula bab yang pertama pada menyatakan kejadian ruhil a'zami, ruh yang mulia, ruh yang besar. Dan iaitu ruhul a'zam tu siapa? Nur sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun alaihi salatu wassalam. Tu dia. Di sini ni nanti kita akan jumpa lah. Dia akan ada khilaf, perbezaan pendapat, ikhtilaf bainal ulama. Bukan dari kalangan jahilin macam kita duduk beza sedia.
Hak kita tak tahu, kita bahasa tahu. Hak kita tahu, kita bahasa tak tahu. No, hakikatnya tak tahu belaka. Tapi di kalangan ulama ada perbezaan. Ceritanya tak sedut, tak sah kita panjang cerita. Hak ulama yang berpendapat awwalu fi khalqi ataupun awwalul makhluk adalah nur Nabi Muhammad. Ada pendapat dia. Tak kiralah dia ambil hadis yang dhaif ataupun dia mengambil pemahaman daripada nurun ala nur dalam Al-Quran, tak apa. Tapi yang mengatakan arash sebagai makhluk yang terawal pun ada juga. Hak yang kita baca ni jalanan hak lagu ni. Esok ni bila kita baca kitab lain jalanan lagu ni, lagu tu pula. Tu khilaf saya. Maka dia kata sini, sungguhnya telah datang pada hadis bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan satu pohon kayu. Hak ni kita kata marji' tu, referen tentang mana hadis tu, kita kena rujuk kita tebal sikit. No? Ni kita baca bagi tahu, bagi kita tahu dan bagi kita pegang. Pada hadis bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan satu pohon kayu. Baginya bagi pohon kayu itu 4 cawang, ada 4 cabang. Maka menama akan dia akan pohon kayu itu, apa nama dia? Syajarul muttaqin, pokok sekalian orang yang bertakwa. Kemudian menjadikan nur sayyiduna, menjadikan nur sayyidana Muhammad di dalam hijab. Hijab ni lindungan, tutupan. Lindungan, tutupan daripada apa? Daripada mutiara yang putih. Tu Allah Ta'ala buat pohon kayu ada 4 cabang. Saya dia akan ceritalah 4 cabang tu apa dia pula. No? Apa tu menjadikan pula pada tu juga nur Nabi Muhammad di dalam hijab, di dalam tutupan mutiara. Mutiara ni kita boleh tahu duk tutup lagu mana tu. Dia benda hak duk tertutup, dah lah tertutup, duk di dasar laut. Kalau kata mutiara kita lah ni lah. Tu kata mahal sungguh tu. Hak tu yang kita nak memahami hakikat yang dikatakan dalam manzumah Hidayatul Azkiya, fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durun ghala. Syariat ni seperti mana sampan ataupun perahu. Kita belajar semayang, belajar puasa, no? Kita pun semayang, kita pun puasa, tutup aurat apa sebagainya. Wa tariqatun kal bahri, untuk kita jadikan syariat tadi, semayang, puasa, zakat, haji kita tadi sebagai sampan kita nak berlayar di atas lautan tariqah. Lautan tarikat. Nah, tarikat ni laut. Banyak. No, banyak tarekat ni kata ulama sebanyak nafas kita. Banyak mana nafas kita. Ada orang yang tarekatnya dengan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang tarekatnya bersedekah, ada orang tarekatnya berpuasa, ada orang tarekatnya baca Quran. Ni banyak tarekat ni sebanyak nafas kita. Baik. Cuma ada tarekat yang berbentuk tarbiyah ruhiyah daripada murabbi ataupun syekh. Itu cerita lain pula lah. Kemudian bila kita duduk atas laut tu, apa tujuan kita? Kita menggunakan syariat tadi, duduk di atas laut untuk kita summa haqiqatun durun ghala, nak mengambil mutiara di dalam laut. Itu dikatakan hakikat. Kita rasa manis dengan ibadah kita. Ini sini saya bawa main analogi begitu, kita cerita macam tu supaya kita nampak Tok Syekh kita ni, pengarang kita ni, dia cerita ni dalam bentuk tak semestinya secara literal, secara zahiriah. Bahkan ada yang boleh kita faham, no? Dengan secara kiasan ataupun majaz. Baik. Maka di dalam hijab daripada mutiara yang putih, putih tanda kata fitrah, bersih, no? Seumpama burung merak. Mai sini pula gambaran pula burung merak ni. Susah kita nak faham ni. No? Kena minta alim ulama tu hak lebih mahir, dia nak cerita pula. Nak cerita pula balaghahnya tentang mana. Dan dihantarkan dia mana? Dia burung merak tadi ni atas pohon kayu itu, maka mengucap tasbih atasnya, atas pohon kayu sekadar 70,000 tahun. Ya. Tak tahulah nisbah gambaran 70 tu lagu mana.
no? Kemudian menjadikan satu cermin hayak. Cermin hayak ni cermin malu. Pasal apa malu? Pasal bila tengok muka pasal malu. Tadi tak pasal malu, memang orang kata tak malu. Pipi tengok cermin, loh ada kuding dandan pasal malu, tu panggil cermin hayak. Orang tua-tua duk pakai lah istilah cermin hayak. Cermin hayak, ambil cermin hayak main. Ada yang bermaksud hidup, di sini hayak ni mana malu. Tadi cembang orang tak rasa malu, pipi tengok cermin, Allah malunya, ada tanda hitam kena minyak apa atau hitam. Tu kata cermin hayak. Orang tua-tua pun ngaji kata, hei, suduh diri sendiri dulu, cermin diri sendiri. Mana bila kita cermin diri kita, baru kita berasa malu. Maka dia buat cermin hayak. Hak ni hak dia kata ni, sama ada buat sungguh ke ataupun atas jalan majas, perumpamaan, cerita, gambaran tu. Maka dihantarkan cermin itu di hadapan burung merak tadi. Maka tatkala melihat burung merak itu di dalam cermin itu, melihatlah ia burung merak akan rupanya, elok-elok rupanya, seelok-elok rupa. Tengok-tengok, cantik. Hak cantik-cantik lah, no? Kita ni bodoh. Burung merak ni dia cantik. Dan sebagus-bagus kelakuan, ahwal comel sungguh, maka malu ia daripada Allah Ta'ala. Bila tengok, hebatnya Allah Ta'ala cipta aku ni, no? Malu pula pada Allah. Kita pula rasa sombong dengan Allah bila tengok cermin. Aku ni handsome, aku ni cantik, aku ni segak. Ni pandangan kita, hati yang kotor, no? Maka bila malu apa jadi? Berpeluhlah ia burung merak. Bila peluh, maka bertitik daripadanya 6 titik. Maka menjadi oleh Allah Ta'ala daripada titik yang pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan daripada titik yang kedua Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan daripada titik yang ketiga Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dan daripada titik yang keempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hak ni kita kata esok ni kalau nak bagus, habis kita ni hak Jawi ni kita baca hak tebal sikit, hak Jawi pun tak apa, hak Arab pun tak apa. Dia buat main marjik tempat sandaran semua hak kita baca ni, no? Baru kita, kalau cara orang awam lagu ni tak apa dah, elok dah, cukup dah ni. Tapi kalau orang hak jenis mengaji, dia nak tengok, dia nak kena ada susunan, nak kena ada hujah dalil tu. Tak apalah, ni kita baca dulu. Dan daripada titik yang kelima Ma'ul Wardi yang mawar, no? Dan daripada titik yang keenam apa tu? Berah, bersun. Ni yang kita apa? Tinggal tak? Nampak apa dengan berah? Kemudian sujudlah demikian Nur Al-Muhammadi. Nur Muhammadi itu 5 kali sujud. Ni dah orang bisa tanya ni, masalah ni kita kata wallahu a'lam. Masalah ni aku nak kata aku kuat, aku pun tak kuat. Dan nak kata tak betul, aku pun tak erti. Cuma bila kita tengok yang tulis ni bukan calon-calon orang, ulama yang jauh beza dengan kita, maka kita pun serah kat mereka, kita baca hak mereka. Nah, baca hak mereka ada sandaran-sandaran mereka. Ini maknanya keyakinan kita pada para ulama itu. Supaya kitab Munatul Musalli lah dulu orang duk keji, no? Adalah sebahagian orang, sebahagian kecil manusia yang Allah Ta'ala uji dengan berasa pandai, no? Bukan pandai, berasa pandai, no? Gaya nampak pandai lah. Dia hina kitab Syekh Daud Fatani Munatul Musalli. Tak ada nas, tak ada apa sebagainya. Lepas tu adalah usaha-usaha yang terbaru, banyaklah usaha. Tapi kalau tak usaha pun tak apa dah, duk kuat dah. Kitab ulama ni tak perlu kepada sokongan. Apa dia kuat? Apa dia kuat? Sebab dia alim. Dia tulis pula ikhlas, bukan lagu kita. Kita ni, nah, ulama dia tulis kitab. Puluh tahun orang duk baca lagi, ratus tahun orang duk baca lagi. Fathul Bari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, berapa ratus tahun. Imam Nawawi, berapa puluh tahun orang duk baca lagi sampai hari ni. Kita punya tulisan, tulis dalam surat khabar, hari ni tulis, esok orang buat buku nasi lemak lah. Tak ada nilai tulisan kita.
Nak kata ulama ni tulisan dia berkat sungguh, dia ikhlas sungguh. Tu pun jangan kita kata tak ada tu lah, tak ada ni lah, tak kemas, tak apa. Tiba-tiba bila Baba Roshdi bawa keluar Tahqiqul Wafi ala Munyatul Musaddi, tak ada siapa kata apa dah. Jumpa dah. Dulu kata tak ada, dulu saya tak jumpa. Tak jumpa bukan kata tak ada. Tak jumpa tu kata makna kata malah baca jumpa. Supaya tu sini pun bukanlah kita kata nak menegak sangat, cuma nak apa kita sikap kita tu. Dan dia kata lagi di sini, sujud 5 kali sujud, maka jadilah atas kita demikian sujud itu fardu yang berwaktu. Apa dia? Mayang 5 waktu. Maka memfardu Allah Ta'ala akan 5 sembahyang atas Nabi Muhammad. Hak ni boleh nak sabit atas hak kelakuan makhluk bangun sujud 5 kali tu. Nak sabit di sini ni. Dia nak sabit di sini. Dan atas umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Sembahyang 5 waktu tu. Kemudian melihat Allah Ta'ala kepada nur itu 1 kali. 1 kali, yang lain pula maka berpeluh ia mana? Ia makhluk tadi ni, kerana malu daripada Allah Ta'ala, maka daripada peluh hidungnya Allah Ta'ala menjadikan segala malaikat, dan daripada peluh mukanya menjadikan arash dan kursi dan luh ni papan. Kalau kita papan whiteboard tu lah duk tulis nak edipol lepas ni, tapi tak boleh kita bayang luh ni lagu mana. Tak usah duk tengok, tak usah duk tengok, adalah catatan-catatan ulama duk hurai tu ada. Tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Tapi yang kita faham, luh ni papan yang terpelihara, luhun mahfuz. Dulu ni iblis syaitan boleh duk pinek ngendak pas ni nak dia apa, dia turun bagi tahu kat Tok Nujum dia. Tok Nujum bagi tahu pada raja. Pasal tu zaman dulu ahli nujum ni kira nombor 1. Ahli nujum ni kira menteri agama, menteri nujum masa tu menteri nombor 1. Sebab dia tahu nak jadi apa lepas ni. Sebab dia tahu, sebab iblis syaitan boleh naik. Hak ni kita kata hikmah lahirnya Rasulullah. Bila lahirnya Rasulullah tertutup pintu langit, iblis syaitan tak boleh lari naik. Kalau mereka cuba nak naik akan dipanah petir. Amin. Dan dia kata lagi di sini, dan kolam ni hak tulis nak edipa lagu mana kolam tak tahu. Kalau kita pen lah. Dan matahari dan jadi bulan, dan hijab, dan kawakib, mutiara, dan barang yang ada di dalam langit. Habis. Dan daripada peluh dadanya menjadikan pula Allah Ta'ala menjadikan siapa? Al-anbiya, para nabi, wal mursalin, wal ulama, wal syuhada, wal salihin. Dan daripada peluh belakangnya menjadikan Baitul Ma'mur, wal Ka'bah, wal Baitul Muqaddas ataupun Maqdis. Qamadul masajid, tempat-tempat hak nak jadi masjid. Daripada peluh belakang tu, kita ni, masjid kita ni dulu ni masa tanah kosong tu memang dah ditentu dah oleh Allah Ta'ala sini akan jadi masjid. Walaupun hari ni kita nampak satu tempat tu hutan, satu tempat tu hutan, kita tak tahu rupanya tu adalah masjid satu hari nanti. Tengok-tengok jadi masjid mana tempat-tempat tu. Ni asal usul ni tengok boleh sabit di sini. Sama ada atas jalan Majaz, wallahu alam. Kita baca hak Syekh sebut saja. Kitab ni pun kita pun muncul Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hassan baca setiap hari Jumaat. Dia pergi ulang alik pagi-pagi kat dia. Dia baca. Takut, kadang-kadang teriak. Dia pun kadang-kadang sebab. Dan dia kata lagi, yang dalam dunia ini, masjid yang dalam dunia ni, tu dia. Dan daripada peluh 2 hajibnya. Hajib ni apa dia? Hajib ni kening. Kening. Ada mana yang ni? Kita tahu kening. Menjadikan umat Muhammad al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat,
dan daripada peluh dua telinganya menjadikan ruhul Yahudi wan Nasara wal Majusi. Orang Yahudi, no, puak Nasara, hak duk pegang kata Nabi Allah, hak duk pegang kata Jesus tu anak Tuhan, no. Lepas tu Majusi ni penyembah api, no, penyembah api. Ladi ni wallah alam, puak Hindu ke Allah alam, no, Majusi. Dan barang yang menyerupai demikian itu Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Daripada al-mulhidin tu, mulhidin tu apa dia? Mulhidin tu orang hak dipanggil free thinker. Apa jenis mulhid? Jenis dia tak tahu. Ateis jenis tak ada Tuhan. Jenis dia mengaku tak ada, jenis dia berasa tak ada Tuhan, mulhid. Wal jahidin orang yang menolak, orang yang ingkar. Wal munafiqin ni orang yang berlakon rupa Islam, pakai baju orang Islam, pakai kopiah lepas semua, mayang sama, puasa sama, tapi dia tak yakin. Nauzubillah min zalik. Dan daripada peluh dua kakinya menjadikan bumi daripada masyriq kepada maghrib, daripada masyriq timur kepada maghrib barat, dan barang yang di dalamnya dalam bumi tadi ni. Demikian berkata Allah Ta'ala bagi demikian nur itu. Dia kata apa? Lihat olehmu di hadapan kamu, hei Nur Muhammad. Maka melihat ia nur tadi, maka melihat di hadapannya nur, dan belakangnya nur, dan di kanannya nur, dan di kirinya nur. Maka bermula mereka itu sekalian nur tadi yang dilihat, kanan kiri depan belakang tadi. Siapa dia? Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Tu dia, rupa dia tu. Kemudian mengucap tasbih pula demikian nur itu, nur 4 tadi ucap tasbih 70,000 tahun. Betul kejadian. Dia lah, bila kita tengok balik maha kayanya Allah, maha kuasanya Allah, kita diukur dengan akal kita sejengkai ni, memang kita rasa apalah sampai 70,000 tu. Ikut suka Allah Ta'ala, kuasa dia, hak dia, milik dia, Kemudian menjadikan Allah Ta'ala nurul anbiya itu daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu disebut nur Nabi Muhammad tua dari sudut roh. Nabi Muhammad itu lebih tua daripada Nabi Adam, rohnya lebih tua. Tapi jasadnya lebih muda daripada Nabi Adam. Nabi Adam lebih tua sebab jasad Nabi Adam dijadikan lebih dahulu. Adapun roh Nabi Muhammad dia yang paling awal dijadikan. Kemudian melihat Allah Ta'ala kepada demikian itu nur itu, maka menjadi daripadanya roh mereka itu mana? Yakni ruhul anbiya, daripada peluh roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana peluh tu tak tahu. Bukan peluh supaya kita berpeluh ni. Bukan peluh masam kita ni dah. Lagu mana peluh dia tak tahu. Dan menjadikan arwah mana? Segala roh, segala ummatul anbiya, umat tiap-tiap nabi tu buat pula daripada peluh tu. Peluh tu jadi ni, peluh ni pula jadi ni, peluh ni jadi ni pula, daripada peluh arwah segala nabi mereka itu, yakni arwah tiap-tiap umat, roh-roh tiap-tiap umat daripada peluh nabinya. Dan dijadikan arwah, yakni segala roh mukminin daripada umat Muhammad, daripada peluh Muhammad alaihi salam. Maka berkata mereka itu sekalian yang dijadikan tadi ni, apa dia mereka kata? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kata lagu tu. Pasal tu ni kalimah paling besar. Kita nak masuk Islam, kawan-kawan kita hak kafir nak masuk Islam, tak payah puasa 30 tahun, baca Quran 30 kali khatam, zikir 30 juta kali, tak payah. Hanya sebut dua kalimah ni yang Islam selalu. Maka menjadi oleh Allah Ta'ala akan satu qandil macam kaca cebok tu kan, daripada aqid ni permata yang merah,
dilihat zahirnya daripada batinnya. Ha ni rupangan tengok zahir tapi nampak dalam, gimana kacau betul tu lah. Dilihat zahir daripada batinnya, kemudian menjadikan rupa Muhammad alaihi salam seperti rupanya yang di dalam dunia ini. Kita tak tahu lagu mana rupa Nabi, tapi kita boleh tahu lagu mana kita nak tahu rupa Nabi. Lagu mana kita nak tahu rupa Nabi? Kita umat Muhammad SAW, kita kena tahu rupa Nabi kita macam mana? Dengan cara kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Bila kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, kita dapat tahu lagu mana rambut Nabi, lagu mana rupa Nabi, lagu mana hidung Nabi, lagu mana badan Nabi, lagu mana Nabi berjalan, lagu mana pakaian Nabi. Baru kita mimpi jumpa Nabi, kita tahu tu Nabi. Ni jumpa pak nakan kita kata Nabi dah. Nabi tidak boleh diserupai oleh mana-mana. Bila kita tengok mimpi kita tu sama macam Syama'il Muhammadiyah, itulah Nabi. Pasal tu ulama dia boleh tahu dia mimpi Nabi, pasal dia mengaji kitab, dia mengaji pasal Nabi. Baik. Maka dikata lagi di sini yang rupa Nabi tu, dikata lagi sini, maka mengucap, kemudian dihantarkan di dalam kandil, dalam bekas tadi ni, maka berdirilah ia Nabi di dalamnya seperti berdiri bagi sembahyang. Kemudian berkeliling arwah, segala roh anbiya dikeliling Nur Muhammad alaihi salam. Tu ada setengah-setengah tarikat tu dia buat ada gaya-gaya tu, sebab nak ambil falsafah tu lah. Tak apalah. Maka mengucap tasbih mereka itu dan mengucap tahlil mereka itu. Tasbih apa dia? Subhanallah. Tahlil apa dia? La ilaha illallah. Sekadar 100,000 tahun. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan tiap-tiap arwah supaya melihat kepadanya. Maka melihatlah ia kepada mana? Kepada nur Nabi tadi. Maka melihatlah ia segala arwah tadi kepadanya, kepada ruh Nabi. Maka setengah mereka itu melihat kepalanya, maka jadilah ia khalifah. Hak tengok kepala ruh tadi, maka orang hak tengok tu jadi khalifah dan sultan antara makhluk. Mana boleh dia nak cerita sini sabit hak jadi sultan hari ni, hak jadi khalifah hari ni adalah orang yang masa ruh dia dulu memandang akan kepala Nabi atau kepala ruh Nabi. Dan setengah mereka itu orang yang melihat keningnya, maka jadilah mereka itu amir yang adil, pemimpin yang adil. Dan setengah mereka itu melihat dua matanya, maka dua matanya, mata ruh tadi ni, maka jadilah ia orang itu hafiz kalamillah, penghafaz Al-Quran, penghafaz kalamullah. Dan setengah mereka itu melihat dua bulu. Kita tak dan balik ambil kitab ni, baca hak PDF. Dua bulu, nampak tak? Misai bunyi macam, nampak macam menyusu. Dua bulu misai. Dua bulu misainya, maka jadilah tukang ukir. Pandai seni ni, pandai seni. Dia ukir kayu ke, ukir simen ke, pandai ni. Dan awan, ukir, tukang ukir dan awan. Dan tak apa ni kita rojok balik, kita dah tanda dah ni hak mana tu. Dan setengah tengok kena tengok dobek guru dia tulis tu. Dan setengah mereka itu melihat dua telinganya, maka jadilah ia mustami'an. Siapa dia? Mendengar. Wa muqbilan, dia ni orang yang mendengar, orang pendengar, orang yang dia ni suka mendengar. Dan berhadap, jenis-jenis orang senang sembang dengan dia tu, orang lagu tu. Dan setengah mereka itu melihat dua pipinya, pipi roh tadi, maka jadilah ia muhsinan, orang yang baik dan berakal. Dan setengah mereka itu melihat dua bibirnya, maka jadilah ia wazir, pemimpin. Dan setengah mereka itu melihat hidungnya, maka jadilah ia hakim dan tabib, perawat, seorang yang bijaksana, pandai buat keputusan, seorang yang boleh merawat, dan atar, wangian. Dan setengah mereka itu melihat mulutnya, maka jadilah ia banyak puasa.
Dan setengah mereka itu melihat giginya, maka jadilah ia elok mukanya daripada laki-laki dan perempuan. Dan setengah mereka itu melihat lidahnya, maka jadilah ia pesuruh antara segala sultan, jadi pegawai sultan, orang pegawai kerajaan. Dan setengah mereka itu melihat halqumnya, maka jadilah wa'izan, yakni orang yang memberi nasihat, ustaz-ustaz, motivator dan sebagainya, yang mengajar orang dan orang yang menasihatkan orang. Dan tukang azan pun dia juga tukang azan. Dan setengah mereka itu melihat akan janggutnya, janggut roh tadi ni, maka jadilah ia mujahid perang sabilillah. Semangat dia lain macam sikit ni sebab tengok janggut. Dan setengah mereka itu melihat tengkuknya, maka jadilah ia tajir. Apa itu tajir? Peniaga, saudagar. Dan setengah mereka itu melihat dua lengannya, maka jadilah ia orang tadi apa tu? Faris. Apa itu faris? Faris iaitu apa nama ni, tukang naik kuda, penunggang kuda. Dan siapa dan siapa tukang pedang? Tukang pedang yakni tukang bunuh raja-raja. Dan ni orang-orang yang menjadi pegawai raja lah ni, pembunuh-pembunuh, yang mana dia ni melaksanakan arahan raja. Dan setengah mereka itu melihat lengannya kanan, maka jadilah tukang bekam. Dan setengah mereka itu melihat lengannya kiri, maka jadilah ia jahil. Dan setengah mereka itu melihat tangannya kanan, maka jadilah tukang tukar duit, money changer. Dan jadi tukang kurung baju, tukang kait baju, tukang kurung baju ni. Dan setengah mereka itu melihat tapak tangannya kiri, maka jadilah tukang sukat beras atau gandum, negara runcit dah ni. Dan setengah mereka itu melihat dua tangannya, maka jadilah murah pemurah dan cerdik. Dan setengah mereka itu melihat belakang tangan kirinya, maka jadilah ia bakhil. Dan setengah mereka itu melihat belakang tangan kanannya, maka jadilah ia tukang masak. Dan setengah mereka itu melihat ruas jari kirinya, maka jadilah ia tukang tulis surat. Dan setengah mereka itu melihat anak jari kanan, maka jadilah ia tukang jahit. Dan setengah mereka itu melihat anak jari kirinya, maka jadilah ia tukang besi. Dan setengah mereka itu melihat dadanya, maka jadilah ia alim dan mukarram, mulia dan mujtahid. Dan setengah mereka itu melihat belakangnya, maka jadilah ia tawadhu dan taat. Jauh lagi stesen kita ni, tapi tak jauh mana, 4-5 baris. Dan taat bagi pekerjaan syarak. Dan setengah mereka itu melihat dua lambungnya, dua bahunya, maka jadilah ia ghazi ni tentera, berperang. Dan setengah mereka itu melihat perutnya, maka jadilah ia qanit. Apa itu qanit? Orang yang memadai dengan apa yang ada, dan zahid. Dan setengah mereka itu melihat dua lututnya, maka jadilah raki'an sajidan, orang yang rajin rukuk, rajin sujud, banyak sembahyang. Dan setengah mereka itu melihat dua kakinya, maka jadilah ia tukang berburu. Dan setengah mereka itu melihat di bawah kakinya, maka jadilah tukang kuat berjalan. Dia rajin berjalan sana sini ni. Dan setengah mereka itu melihat bayang-bayangnya, maka jadilah tukang nyanyi dan tukang gendang, sebab dia kerja berkhayal, bayang-bayang. Dan setengah mereka itu tiada melihat daripadanya suatu, tak tengok apa langsung, maka adalah Yahudi atau Nasrani atau kafir Majusi, na'udzubillah min zalik. Dan setengah mereka itu tiada melihat daripada suatu, apa pun tak tengok juga, maka jadilah mendakwa bagi ketuhanan, seperti mana dia dakwa dirinya Tuhan, seperti mana Fir'aun dan lainnya daripada kufar. Habis. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh akan segala makhluk dengan sembahyang atas rupa nama Ahmad. Hak ni kita mati situ sebab ni cerita penting. Ini nak cerita bila kita berdiri ni, rupa kita ada rupa Muhammad. Lajak sikit, minta maaf. Rupa Muhammad, tak mana mim, tak mana ha, tak mana mim, tak mana dah. Jadi kita sambung baca kuliah akan datang supaya dapat kita cerita lebih lanjut sikit dan kita memahami falsafah ciptaan kita ni. Allah Ta'ala buat kita ni ada hikmah, falsafah yang cukup besar, luar biasa, insya-Allah. Kitab ni jarang-jarang orang baca dah.
Jadi insya-Allah bila kita baca dapat banyak fawaid kepada kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala kama qara'nahu fa'arif lana nahnu wa sallallahu taqabbalallahu minkum.